Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim, dan saya doakan kita semua bahagia dan gembira menjalani ibadah puasa di musim PKP, sihat dan sejahtera, dan menjiwai Ramadan sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari sekalian, tajuk perbincangan pada hari ini akan menjurus kepada wanita dan Ramadan. Jadi saya akan melihat kepada bagaimana wanita boleh berperanan untuk menghidupkan Ramadan di dalam rumah tangga, sama ada sebagai isteri atau sebagai anak, sebagai isteri dan juga sebagai ibu. Sama ada kita memainkan satu peranan atau dua atau tiga peranan. Saya akan cuba rangkumkan bagaimana wanita boleh menjadi pendorong di dalam keluarga untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Saudara-saudari, bagaimana seorang wanita berperanan sebagai seorang anak, seorang isteri atau seorang ibu sangat berkait rapat dengan cara dia melihat Ramadan. Dari sudut pandang mana dia melihat Ramadan? Mungkin seseorang melihat Ramadan dari sudut pandang penggemar media sosial, atau mungkin sebagai seorang peniaga yang mencari peluang menambah pendapatan di bulan Ramadan, atau mungkin juga dari sudut pandang seorang penggemar juadah bazar Ramadan. Seorang ibu dan seorang anak mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeza dengan Ramadan. Sebagai seorang hamba, kita boleh melihat keistimewaan Ramadan dan berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya kelebihan-kelebihan yang ditawarkan di dalam bulan Ramadan. Kita perlu mengajak ahli keluarga untuk berebut-rebut melakukan perkara-perkara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Jadi bagaimana seorang wanita boleh berperanan untuk mencari, sebagai seorang hamba, mencari redha dan rahmat Allah pada bulan Ramadan ini dan membawa bersama-sama keluarganya, sama ada sebagai anak, sebagai isteri maupun sebagai seorang ibu. Untuk menjayakan agenda kita agar ahli-ahli keluarga melakukan perkara-perkara sunnah bersama-sama dan melakukannya dengan penuh kefahaman tentang keutamaan melakukan perkara-perkara sunnah, ia perlu dibincangkan, perlu dimusyawarahkan. Jadi duduklah berbincang bersama-sama. Kalau dulu kita mungkin boleh buat sebelum datangnya bulan Ramadan, tapi sekarang kalau kita belum buat, duduklah bersama-sama dengan ahli keluarga dan berbincang. Beritahu kepada mereka hasrat kita yang mahu menghidupkan sunnah Nabi sepanjang bulan Ramadan. Saudara-saudari, antara amalan yang sangat dituntut pada bulan Ramadan adalah untuk kita menjaga anggota daripada perkara-perkara yang sia-sia, sama ada perkara itu akan mendatangkan mudarat maupun akan mendatangkan dosa. Dan antara perkara yang paling mudah berlaku di dalam rumah, perkara sia-sia yang berlaku dalam rumah adalah menonton TV tanpa had, menonton video tanpa had. Jadi sebagai anak, sebagai ibu, sebagai isteri dan sebagai ibu, kita kena berperanan. Janganlah anak balik tinggal bersama ibu bapa. Sebagai anak, kita pasang TV dari pagi sampai ke petang, sampai ke malam, tanpa menghiraukan perasaan ibu bapa yang mahu menjaga anggota dan deria mereka daripada perkara-perkara yang sia-sia. Dan sebagai isteri, kita harus pandai berbincang dengan suami supaya sebagai ibu bapa kita pun tidak menyebabkan anak-anak membuang masa di depan TV. Kita tidak menjadi penggalak kepada anak-anak untuk menonton TV dan video tanpa had. Jadi, untuk mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia pada bulan Ramadan, kita perlulah merancang aktiviti kita lebih awal.
aktiviti harian, aktiviti mingguan dan sebagainya. Seorang anak, seorang isteri dan seorang ibu perlu proaktif. Kita kena ambil tahu, kita kena cari, kita kena merancang apa aktiviti yang boleh dilakukan di rumah bersama ahli keluarga untuk mencapai redha dan rahmat Allah. Perkara paling asas yang perlu dititik beratkan sepanjang Ramadan adalah untuk menjaga solat. Adalah sangat menyedihkan kalau kita hanya mengajar anak berpuasa atau kita sendiri berpuasa tetapi tidak menjaga solat. Jadi peluang kita bersama-sama dengan keluarga ini gunakanlah untuk terus berjemaah, bersama-sama berjemaah, dan kemudian didiklah anak-anak dan ajarlah mereka akan kelebihan mendirikan solat-solat sunat rawatib, solat sunat yang muakkad. Mulakan dengan yang muakkad. Apabila mereka telah bersedia, bolehlah kita ajak mereka untuk melakukan yang ghairu muakkad. Mungkin kita boleh mulakan dengan solat sunat fajar dan ceritakan kelebihan-kelebihan solat sunat fajar dan kaitkan dengan diri anak-anak supaya nanti dia merasa tertarik untuk mendirikan solat sunat. Dan akhirnya insya-Allah anak-anak akan tertarik untuk melakukan solat-solat sunat yang lain. Apatah lagi sebelum kita mengajak anak untuk bersolat tarawih, lebih utama kita mengajak anak-anak untuk melaksanakan solat sunat Isyak Ba'diyah. Jadi dia faham, anak-anak akan faham bahawa ada perkara-perkara yang lebih utama atau amalan-amalan yang lebih utama untuk dilaksanakan sebelum kita melakukan satu-satu amalan yang lain. Ketika bersolat juga, kita boleh melatih anak-anak dan adik-beradik dan ahli-ahli keluarga untuk menjadi imam atau menjadi muazzin. Jadi ambillah peluang ini untuk mengembangkan bakat-bakat ahli keluarga kita. Didiklah anak-anak, berilah dia peluang untuk menjadi imam solat yang pendek ataupun solat-solat seperti solat zuhur dan solat asar yang tidak memerlukan bacaan secara kuat. Antara sunnah Nabi yang harus dihidupkan sepanjang bulan Ramadan adalah amalan bersahur dan juga amalan menyegerakan berbuka, melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka. Galakkanlah anak-anak, pujuklah anak-anak untuk bangun bersahur. Jangan biarkan anak kita makan atau minum pada pukul 12 malam atau pukul 2 atau sebelumnya dan kemudian tidur dan tidak bangun sahur. Berilah dia kefahaman. Katakan kepada anak-anak bahawa dalam sahur itu ada keberkatan dan melewatkannya juga menjadi keutamaan. Dan berilah kefahaman kepada anak-anak bahawa menyegerakan berbuka itu juga utama. Menjadi tuntutan. Baginda Rasulullah SAW mengajar kita supaya apabila masuk waktu berbuka, segeralah berbuka, jangan sengaja dilewat-lewatkan. Dan di dalam kedua waktu tersebut, ajarkan lagi kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita bahawa kedua-dua waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jadi panggillah sebagai anak, sebagai isteri, sebagai ibu, sediakanlah juadah bersahur dan juadah berbuka lebih awal supaya nanti kita boleh memanggil ahli keluarga duduk bersama di meja dan sama-sama berdoa. Duduk sama-sama berdoa sebelum bersahur atau ketika bersahur atau sebelum berbuka. Saya secara peribadi melihat ini sebagai satu peluang yang sangat baik untuk ibu bapa mendidik anak-anak. Kerana antara amalan baginda Rasulullah adalah memberikan nasihat ketika waktu makan. Jadi sebelum kita bersahur atau sebelum ketika kita hendak berbuka, berikanlah nasihat kepada anak-anak tentang kelebihan berdoa
ketika hendak bersahur dan berbuka. Dan lakukanlah aktiviti ini setiap hari. Kita berdoa bersama-sama. Gunakanlah bahasa yang boleh difahami oleh diri sendiri dan juga oleh ahli keluarga yang lain, terutama sekali oleh anak-anak. Gunakanlah bahasa yang mereka akan faham butiran doa kita dan ajarkan mereka doa-doa yang mudah, yang boleh mereka hafal, yang boleh mereka faham dan boleh mereka amalkan setiap hari. Jadi jangan tinggalkan anak, jangan kata pada anak, okey, doa, tapi dia tak ada idea apa yang nak dibaca. Sekurang-kurangnya berikan dia buku yang tertulis doa-doa yang baik. Atau kita boleh cetak, kita boleh print dan beri pada anak. Bacalah doa ini banyak-banyak kali, berulang-ulang kali. InsyaAllah amalan itu akan melekat di hatinya. Doa itu akan melekat di hatinya. Dia akan hafal doa, bukan sahaja untuk pada bulan Ramadan, bahkan boleh diamalkan pula apabila tamat bulan Ramadan. Dan berkaitan dengan aktiviti bersahur tadi adalah aktiviti tahajud. Jadi sebagai anak, kita boleh mengajak ibu bapa dan ahli keluarga yang lain untuk bangun awal sebelum bersahur untuk bertahajud. Dan saya kira ini lebih mudah kepada ibu bapa, sebab ibu bapa boleh mengejutkan anak dan memujuk mereka untuk mengambil wuduk, untuk menggosok gigi dan menunaikan solat tahajud 2 rakaat. Amalan yang kecil tetapi istiqamah, berterusan, sangat dicintai Allah. Jadi kita didik anak kita dengan nilai yang sangat istimewa ini. Kejutkan dia lebih awal untuk bersahur. Kalau waktu makan biasanya adalah 5.30, bolehlah kejutkan dia pada pukul 5. Tapi ibu tentulah akan bangun lebih awal. Kita mungkin kena bangun pukul 4 sebab kita perlukan masa yang lebih untuk menyediakan juadah bersahur dan kita sendiri memerlukan masa untuk diri sendiri untuk menunaikan tahajud dan sebagainya. Jadi kita bangun dahulu lebih awal dan kita tunaikan solat tahajud dan solat-solat lain yang ingin kita lakukan, dan kemudian kita pujuklah anak untuk bangun. Dan sebelum kita pujuk dia malam tu, mungkin kita boleh buat prep talk, maknanya sediakan anak. Besok ibu nak kejutkan Alung untuk solat tahajud, okey? Jadi kita sediakan anak. Jadi kita sebut beberapa kali sehingga tertancap dalam hatinya. Jadi dia bersedia dari segi mental untuk bangun. Kita nasihatkan dia, esok kita nak bangun sahur, kita nak bertahajud sebelum tu. Pastikan nanti bila tidur kita baca doa. Paling baik kalau anak tu masih kecil, ibu temankan anak untuk tidur. Jadi ajarkan dia doa tidur, bacaan-bacaan yang perlu dilakukan sebelum tidur, dan minta dia berdoa supaya Allah gerakkan dia, Allah bangkitkan dia, dan Allah izinkan dia untuk bangun awal untuk solat tahajud. Saya sangat percaya bahawa jika seorang ibu bersungguh-sungguh dan secara ikhlas menasihatkan dan memujuk anak-anak untuk bangun bersahur dan melakukan solat tahajud, anak itu pasti tersentuh dan insya-Allah dia akan bangun dan melakukan solat tahajud walaupun 2 rakaat. Mulakan dengan yang mudah, biarlah dilakukan dengan yang mudah, kemudian kita akan tambah sedikit demi sedikit. Kita bolehlah perkenalkan doa-doa yang boleh dibaca ketika sujud terakhir. Contohnya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan
dan kita ajarkan kepada dia makna doa tersebut. Dan berilah contoh bagaimana Allah boleh memberikan kita jalan keluar kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Jikalau anak itu anak yang lebih dewasa, tentulah dia boleh memahami situasi yang kita ceritakan, kerana dia tentu pernah menghadapi kesulitan dan mencari jalan keluar. Jadi ibu dan isteri memainkan peranan di sini. Kita perlu berperanan memujuk suami untuk sama-sama menyokong agenda kita. Jadikan ini sebagai agenda suami dan isteri dan menjadi agenda keluarga untuk bangun awal, bersahur, didahului dengan tahajud dan kemudian diikuti dengan bersahur dan memperbanyakkan doa ketika bersahur. Ketika hampir dalam pukul 5.30, kita boleh ceritakan pada anak bahawa sekarang adalah waktu sahar. Waktu sahar adalah waktu yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai waktu yang utama untuk kita beristighfar. Jadi kita boleh ajarkan kepada anak-anak supaya beristighfar pada ketika itu. Istighfar yang mudah-mudah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kita ajak anak-anak kita beristighfar bersama-sama. Dan mungkin ada baiknya, bukan ada baik, saya yakin memang sangat baik untuk ibu bapa sama-sama membaca Sayyidul Istighfar bersama anak-anak ketika sama ada sebelum bersahur ataupun selepas bersahur. Mungkin kita berniat puasa selepas bersahur atau sebelumnya, dan selepas kita tenang-tenang bolehlah sama-sama membacakan Sayyidul Istighfar. Saya sangat percaya bahawa keluarga yang berkongsi agenda yang sama akan lebih terikat atau lebih terpanggil untuk melakukan ibadah dan amalan bersama-sama secara istiqamah, insya-Allah. Saudara-saudari, satu lagi amalan yang harus dititikberatkan ketika bulan Ramadan, yang mana sebagai anak, sebagai isteri dan sebagai ibu, kita harus menggalakkan orang di sekeliling kita untuk melakukannya, adalah bertadarus atau membaca Al-Quran bersama-sama. Ajaklah anak-anak bertadarus sekali. Janganlah ibu membaca Al-Quran sedangkan anak menghabiskan masa menonton TV atau menonton video. Janganlah isteri membaca Al-Quran tetapi membiarkan suami menghabiskan masanya melihat telefon tanpa henti. Isteri mesti berperanan, berbincang dengan suami di waktu-waktu yang sesuai supaya dapat sama-sama berusaha untuk membina suasana Ramadan yang lebih baik di rumah. Atau sebagai anak, dia boleh berusaha dengan adik-beradik yang lain untuk mewujudkan suasana Ramadan yang lebih baik untuk keluarga. Sebagai ibu, dia boleh berperanan untuk mendidik, mendedahkan kepada anak-anak tentang kelebihan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan dan keutamaannya. Amalan berikutnya yang ingin saya bincangkan adalah amalan bersedekah. Dia satu amalan yang sangat dekat dengan diri kita, sangat mudah dilakukan, tidak ada syarat minimum dan tidak ada syarat maksimum. Yang ada dalam syarat bersedekah adalah ikhlas dan bersedekah dengan benda atau perkara yang kita kasihi, yang kita sayangi. Jadi bagaimana seorang anak, seorang isteri atau seorang ibu boleh berperanan untuk menghidupkan amalan bersedekah di dalam keluarga? Supaya kita boleh mengajar ahli-ahli keluarga, mendidik dan mengajak ahli-ahli keluarga untuk melakukan sedekah. Antara kaedah yang boleh kita gunakan untuk menggalakkan
ahli keluarga bersedekah atau menghidupkan amalan bersedekah adalah dengan memulakannya dahulu. Kita boleh mulakan dengan, contohnya, jikalau kita dengan anak-anak, kita boleh tunjukkan kepada mereka video atau gambar atau kisah keluarga yang memerlukan bantuan. Dan kita minta cadangan daripada anak-anak sama apa yang boleh kita lakukan untuk membantu keluarga tersebut. Jadi kita baca, bawalah anak-anak berbincang dan tanya, so what can we do? Mungkin anak-anak akan, kita patut derma. Ya, mereka mungkin cadangkan kita patut derma, kita patut bagi beras kepada mereka, kita patut belikan barangan asas dan sedekahkan kepada mereka. Cara ini kita boleh menggalakkan mereka berfikir dan memberikan cadangan, dan ini adalah satu latihan berkomunikasi yang baik untuk anak-anak. Ya, jadi dengan cara ini anak-anak akan membina kepribadiannya yang melihat empati terhadap kesusahan orang lain. Dalam masa yang sama, dia bukan saja empati, tetapi dia mencari jalan untuk menyelesaikan masalah atau untuk memberi sumbangan supaya kesusahan itu boleh dikurangkan. Jadi kita libatkan anak-anak dalam aktiviti membuat keputusan seumpama ini. Jadi anak-anak akan fikir sendiri. Jadi kalau nak bersedekah, pakai duit siapa? Takkan bersedekah tu ibu saja. Takkan yang bersedekah tu bapa saja, ayah saja. Jadi kita tanya anak-anak, jadi Along nak sedekah tak? Kak Ngah nak sedekah tak? Kak Ngah ada berapa? Along ada berapa? Ikutlah ada berapa. Katalah anak tu ada RM20. Dia nak sedekah semua. How should we respond? Macam mana kita patut cakap pada anak? Kalau pada saya, Alhamdulillah, memang bagus. Sayang tak duit ni? Tanya pada dia, Kak Long sayang tak duit RM20 ni? Mungkin dia akan kata sayang. Betul, kita kena bagi apa yang kita sayang. Itulah cara kita didik anak, suburkan perasaan untuk suka bersedekah. Itu dengan anak-anak. Ya. Mungkin kali pertama kita boleh buat macam tu. Lain kali kita boleh cadangkan kepada anak-anak supaya mereka sendiri mencari kes. Okey, kita beri dia assignment, beri dia tugasan. Okey, hari ni kita minta anak kita tengok di Facebook. Mungkin anak kita suka kan? Suka tengok Facebook, dia suka media sosial. Mungkin dia suka tengok Instagram dan sebagainya. Mungkin ada kisah-kisah kepayahan saudara-saudara Muslim kita yang memerlukan bantuan, sama ada melalui NGO ataupun tidak. Dan daripada situ, berikan dia tugasan untuk dia cari satu kes, satu bantuan yang memerlukan sumbangan, dan berikan dia tugasan untuk mengutip sumbangan tersebut. Jadi anak akan belajar banyak perkara dalam aktiviti itu. Dia mencari maklumat di dalam internet atau memanfaatkan kegemarannya di media sosial untuk kebaikan. Kemudian dia merancang pula untuk menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Anak-anak pasti akan, insya-Allah akan tersentuh dengan didikan yang sebegini. InsyaAllah mereka akan tersentuh dengan kepentingan kita membantu dan bersedekah kepada orang lain. Apatah lagi kalau kita boleh katakan kepada mereka bahawa kita adalah orang yang bertuah, kerana di penghujung hari kita insya-Allah ada makanan untuk berbuka. Tapi untuk orang miskin, untuk orang yang susah, mereka mungkin berpuasa berhari-hari. Mungkin mereka berbuka hanya dengan air kosong, dengan nasi berlaukkan garam.
tapi kita dan anak-anak dapat berbuka dengan aneka juadah. Untuk ahli keluarga yang lain, contohnya dengan adik-beradik, ya, kita bolehlah mengajak dan mempelawa ahli-ahli keluarga untuk sama-sama bersedekah secara direct, ya. Mungkin kita akan katakan kepada mereka bahawa kita nak bersedekah kepada satu keluarga, utamakan keluarga sendiri, ya. Utamakan kaum kerabat terlebih dahulu. Katakan kita cari satu keluarga yang susah di kalangan kaum kerabat kita sendiri, dan kita katakan katalah keluarga ini memerlukan bantuan sebanyak RM1,000, ya, dan kitalah mengambil tanggungjawab, sama ada kita ini anak, adik-beradik atau isteri ataupun ibu, kitalah yang memainkan peranan untuk membuka peluang kepada adik-beradik yang lain untuk bersedekah. Dan tak mustahil orang yang nak menerima sedekah itu sebenarnya adalah ahli keluarga kita sendiri. Mungkin adik kita, mungkin abang kita, ya. Jadi kitalah yang perlu mengambil peranan secara aktif untuk mengutip sumbangan, untuk menggalakkan ahli-ahli keluarga semua menyumbang dan memastikan sumbangan itu sampai kepada mereka yang kita niatkan, insya-Allah. Satu lagi perkara yang ingin kita latih atau kita kembangkan di kalangan anak-anak dan ahli keluarga kita sendiri adalah keutamaan untuk berdoa. Kita perlu sama-sama membiasakan diri kita dan juga ahli keluarga yang lain untuk sentiasa mengamalkan doa ketika bulan puasa. Jadi galakkanlah anak-anak, keluarga, diri sendiri, suami dan adik-beradik, ibu bapa untuk menghafal doa-doa yang sangat bermanfaat untuk diri kita. Kerana kita faham bahawa Ramadan adalah bulan yang istimewa untuk berdoa, kerana terdapatnya waktu-waktu mustajab berdoa yang sangat panjang sepanjang kita berpuasa, ketika bersahur, ketika berbuka, ketika menunaikan solat di sepertiga malam dan sebagainya. Jadi ajaklah anak-anak menghafal doa dan hafallah bersama-sama mereka. Terutama sekali soal doa-doa yang pendek tetapi penting, seperti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ajarkanlah dia doa seperti itu dan doa-doa yang lain yang sangat bagus untuk difahami dan dihayati. Dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-10 terdapat doa yang mengajar kita untuk mendoakan orang lain dan juga mendoakan supaya Allah membersihkan hati kita dari perasaan cemburu. Bukankah ini satu doa yang sangat baik untuk diajarkan kepada anak-anak? Jadi bukalah Al-Quran surah Al-Hashr dan lihatlah ayat ke-10 dan ajaklah anak membacanya dan bacakanlah makna ayat tersebut dan ajaklah mereka menghayati makna doa ini dan ajak mereka baca acap-acap kali setiap hari agar dia ingat dan dapat diamalkan selalu. Saudara-saudari, kita telah pun mengharungi PKP lebih dari 40 hari dan ramai di antara kita yang telah pun menghabiskan masa selama 40 hari lebih ini bersama keluarga masing-masing. Bahkan mungkin ada di antara kita yang dikatakan terkandas atau terperangkap di kampung kerana tak dapat pulang ke rumah sendiri. Bagaimanapun, keberadaan kita di kampung itu adalah satu keistimewaan kerana jarang-jarang sekali
kita dapat meluangkan masa bersama ibu bapa tanpa sebab seperti ini. Kerana kebiasaannya kita hanya akan balik kampung ketika hujung minggu, atau kerana perayaan, atau kerana ada kenduri atau program-program yang lain, dan itu selalunya tidak mengambil masa yang panjang. Tapi kali ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu peluang untuk duduk menyantuni ibu bapa dan anak-anak dalam jangka masa yang agak panjang, yang sangat-sangat jarang dapat kita nikmati. Jadi hargailah waktu ini, hayatilah ia, dan hargailah peluang yang kita dapat ini. Dan lihatlah wajah ayah bonda, wajah anak-anak yang semakin membesar, wajah ayah bonda yang semakin menua, wajah adik-beradik kita yang dulu jadi rakan sepermainan kita dan masing-masing sudah dewasa. Nikmatnya PKP ini, dan sekarang apabila masuk bulan Ramadan, kita dapat sama-sama meraihkan Ramadan bersama keluarga. Saudara-saudari, kunci kepada membawa keluarga melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan adalah untuk melakukannya bersama-sama. Kita tidak boleh memberikan arahan sahaja kepada anak-anak, menyuruh anak-anak untuk bersolat sedangkan kita melakukan kerja lain. Kita tidak boleh sekali mengarahkan anak untuk bersolat sunat dahulu, tetapi kita masih memeriksa mesej di telefon dan sebagainya. Dia tidak akan berkesan. Jadi kunci atau kekuatan kepada amal ibadah kita pada bulan Ramadan untuk bersama-sama keluarga adalah dengan melakukannya bersama-sama. Ajaklah anak untuk melakukannya bersama-sama, sehingga insya-Allah jika kita dapat melakukannya dengan berulang-ulang kali, insya-Allah dia akan menjadi satu amalan yang dilakukan secara istiqamah dan menjadi kebiasaan. Dia berakar umbi di dalam diri anak-anak, dan dia akan merasa rugi kalau meninggalkan amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunat. Sekianlah perkongsian saya tentang wanita dan Ramadan, dan saya berdoa perkongsian ini mendatangkan manfaat kepada semua yang mendengar. Yang baik itu pastilah datangnya daripada Allah, dan setiap yang kurang dinisbahkan kepada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.